Kau pahal lah. Masalah kau ha? Kau tak perhati aku. Ha? Kau maaf kau tak ajar kau. Ha? Kau asyik mengumpat mengata aku pahal. Ha? Aku dah kacau kau ke? Sejak namanya menular di alam maya tidak berapa lama dahulu, personaliti kontroversi Nur Sajat sering dikecam dan dikritik para netizen. Dia yang dahulunya terkenal sebagai seorang maknyah atau wanita transgender yang pernah memenangi pertandingan Ratu Cantik di Thailand, kini bergelar usahawan kosmetik bertaraf selebriti. Nur Sajat mengaku yang dia lebih selesa menjalani hidup sebagai seorang wanita dan dia bukanlah wanita yang bergantung kepada lelaki lain. Malah Nur Sajat juga seorang usahawan yang berjaya dan mempunyai perniagaan produk kecantikannya tersendiri yang mendapat sambutan hangat daripada netizen walaupun sering dikecam. Selamat datang ke channel Kak Ponti TV. Hari ini Kak Ponti TV akan menyenaraikan 10 kontroversi yang dicetuskan oleh transgender paling popular di Malaysia, iaitu Nur Sajat. Sebelum anda terus menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk lebih banyak lagi video yang menarik. Rasanya tidak perlu diperkenalkan lagi usahawan terkenal Nur Sajat yang sentiasa mendapat perhatian ramai. Setiap apa yang dilakukan pastinya menjadi bualan netizen, baik dari segi perniagaannya, pakaian yang digayakan serta sisi peribadinya. Dia sering menjadi perhatian masyarakat gara-gara status jantinanya menjadi tanda tanya sehingga kini dan identitinya dipertikaikan sama ada lelaki maupun benar-benar perempuan. Di tangga ke-10 bagi kontroversi yang dicetuskan oleh Nur Sajat yang paling dikecam netizen ialah apabila Nur Sajat dikatakan mengamuk dan memaki hamun netizen semasa sesi live berlangsung di media sosial miliknya. Sajat dah semua badan dia ofis siap pondan ni. Apa hal kau ni? Dia aku kau lah sial. Ni Lias Hayati ni dan kenapa masalah dia ni gila. Masuk ke IG, masuk ke Facebook, orang nak bagi aku sial. Kau lah sial. Secara blok. Okey dah. Jahat suka bagi kita. Jika anda mengikuti laman sosial Nur Sajat, anda pasti pernah menyaksikan sesi live Nur Sajat semasa mempromosikan produknya sambil menjawab pelbagai soalan panas dari netizen. Dari aksi lucu, sedih, nyanyian spontan dan mengamuk semasa menjawab soalan netizen, sesi live Nur Sajat seringkali tular di blog-blog hiburan dan mendapat kecaman netizen. Sekitar Oktober 2017, Nur Sajat dikatakan mengamuk di live video Instagramnya gara-gara dilabel sebagai pondan. Aku dapat kau aku jentik kau punya telur pam laju pam. Tidak tahan dikritik sedemikian, Nur Sajat memaki hamun netizen yang komen di ruangan live itu. Ramai netizen mengkritik Nur Sajat menerusi live video itu. Rata-rata menghentam Nur Sajat dengan mengatakan dia seorang pondan. Komen itu menyebabkan Nur Sajat mengamuk teruk sehingga memaki hamun netizen. Bila difikirkan semula, kadang-kadang kita tidak boleh menyalahkan Nur Sajat semata-mata jika dia memaki hamun dan pengikut di Instagramnya kerana netizen juga bermulut celupar dengan menanyakan soalan yang tidak senonoh dan memaki hamun Nur Sajat tanpa sebab. Hasilnya Nur Sajat menjawab dengan makian dan dalam keadaan marah. Sekitar September 2019, Nur Sajat tampil menjelaskan jantina sebenarnya di mata netizen. Dia menunjukkan bahagian bawahnya kepada umum ketika mengadakan live di Instagram. Okey, Sajat tunjuk Tunjuk kita senang. Tunjuk Apa yang tu tunjuk kan? Abang dah senang. Abang dah suruh. Ya. Kita tadi kau. Hal ini terjadi kerana ketika dia rancak membuat live di Instagram mengenai produk terbarunya, ramai netizen yang menyertainya sambil berborak dengannya secara langsung. Dalam ketika itu, dia sedang berseronok bercerita dan tiba-tiba ada satu komen daripada netizen yang membuatkan Ratu Kosmetik itu tidak senang dan naik angin. Seorang netizen telah bertanyakan soalan yang begitu sensitif dan dengan itu Nur Sajat terus bangun sambil ingin menjawab akan persoalan itu. Nur Sajat telah bertindak menunjukkan alat sulit dirinya bagi membuktikan kepada netizen yang bertanyakan hal itu bahawa dirinya perempuan tulen. Semasa menunjukkan bentuk alat sulitnya itu, Nur Sajat juga memberitahu bahawa alat sulitnya sudah dipotong dan sudah tiada lagi. Disebabkan kenyataan tersebut, netizen menyimpulkan bahawa Nur Sajat adalah seorang lelaki yang melakukan pembedahan jantina. Walau bagaimanapun, Nur Sajat memberitahu bahawa dia mempunyai kemaluan lelaki dan juga wanita, iaitu Hunsa. Sebenarnya ini bukanlah pertama kali Nur Sajat cuba membuktikan kepada netizen bahawa dia mempunyai kemaluan wanita. Sebelum ini juga sudah beberapa kali Nur Sajat sanggup menunjukkan bentuk kemaluannya di sesi live
untuk menjawab soalan panas daripada netizen. Selain itu, bapa Nur Sajat juga ada memberitahu bahawa jika ingin melihat kemaluan anaknya itu sekali imbas, bayaran sebanyak 300 juta ringgit akan dikenakan. Reaksi tersebut berikutan rasa tidak puas hati netizen kerana Sajat mengaku mempunyai kemaluan perempuan tapi tidak membuat sebarang laporan bertulis daripada doktor berkenaan pengesahan jantinanya sebagai seorang wanita tulen. Di tangga ke-9 bagi kontroversi yang dicetuskan oleh Nur Sajat yang paling dikecam netizen ialah Nur Sajat pernah terlibat dengan pergaduhan sehingga menyebabkan serangan kepada seorang individu yang juga merupakan seorang pondan. Kita Januari 2019, seorang jurujual cedera di muka, jari dan badan selepas diserang 3 individu termasuk 2 maknya ketika sedang bekerja di sebuah farmasi di pusat membeli belah di Jalan Ampang di Kuala Lumpur. 2 orang maknya yang menyerang jurujual tersebut dikenali sebagai pembantu peribadi dan juga rakan karib kepada Nur Sajat. Kejadian itu turut tular di media sosial selepas video pergaduhan berkenaan dimuat naik tidak lama selepas kejadian itu. Dalam video berdurasi 1 minit 2 saat itu menunjukkan seorang daripada pembantu peribadi Nur Sajat menarik tangan jurujual berkenaan yang sedang bertugas sebelum membawanya keluar daripada premis berkenaan. Tengok aku bagus ya? Aku perempuan tau. Yang cakap bajin. Kenapa? Aku cakap elok, kau kata bajin. Dah habis-habis. Kau dah minta maaf dengan aku. Kau tak siapa? Kau suka aku sekarang. Ambil gunting rambut dia. Kau jangan ingat. Kau betul-betul senang. Sebaik keluar daripada premis berkenaan, pembantu peribadi Nur Sajat bertindak menampar muka jurujual terbabit beberapa kali serta menarik rambutnya. Malah, jurujual terbabit turut dilihat melawan serangan daripada 2 rakan Nur Sajat itu dan kedengaran jeritan dalam video berkenaan sebelum ia ditamatkan. Mimi berkata, 2 pembantu peribadi Nur Sajat juga bertindak membelasahnya dalam kejadian itu sebelum dileraikan oleh orang awam yang berada di lokasi kejadian. Ekoran kejadian itu, Nur Sajat menerusi status yang dimuat naik di akaun Instagram miliknya, memberitahu bahawa Mimi tidak ada adab dan tidak ada budi bahasa yang baik. Disebabkan sikap kurang ajar Mimi membuatkan dia dipukul orang. Nur Sajat mendakwa Mimi menggelarkan pembantu peribadinya dengan panggilan anjing dan berkata buruk tentang dirinya. Sepatutnya Mimi perlu berasa takut untuk mengata orang jika tidak mahu dipukul. Nur Sajat juga menyindir Mimi dengan mengatakan bahawa sepatutnya Mimi perlu mencerminkan diri sebelum mengata tentang dirinya yang popular bertaraf selebriti itu. Nur Sajat juga dikatakan menyindir Mimi dengan mengatakan bahawa tamparan sakit daripada pembantu peribadinya yang cantik adalah akibat daripada perbuatan tidak pandai menjaga mulut. Nur Sajat menasihati Mimi supaya cuba menghormati orang lain, tidak menghina dan mengaibkan orang lain kerana tanpa kita sedar, ianya boleh memudaratkan diri. Nur Sajat juga menyuarakan rasa puas hati kerana Mimi dipukul oleh pembantu peribadinya dan menjadi viral kerana bermulut jahat. Netizen pula berpendapat pergaduhan maknyah ini tidak perlu diperbesar kerana sudah menjadi lumrah bahawa lelaki memang sering terlibat dalam pergaduhan dan pukul-memukul. Ianya merupakan satu sindiran halus kepada Nur Sajat dan rakan-rakan bahawa walaupun mereka cuba menjadi wanita, sikap kasar lelaki masih ada dalam diri masing-masing. Di tangga ke-8 bagi kontroversi yang dicetuskan oleh Nur Sajat yang paling tular ialah apabila Nur Sajat dikatakan mengenakan tudung yang dikatakan seolah-olah mempersendakan agama. Gambar Nur Sajat bertudung menjadi viral di internet apabila gambar wajah ayunya disebarkan menerusi aplikasi WhatsApp sekitar April 2014. Gambar-gambar itu dijadikan gurauan kerana netizen masih belum mengenali Nur Sajat yang sebenarnya merupakan seorang lelaki jika dirujuk pada kad pengenalannya. Sekitar Julai 2015, Nur Sajat dikatakan terlibat dalam satu kecelakaan jalan raya 2 minggu sebelum Hari Raya. Ramai mendoakan kesihatan Nur Sajat kembali pulih. Ekoran kemalangan tersebut tak kurang juga ia dijadikan bahan untuk menasihati Nur Sajat agar kembali ke panggal jalan. Ternyata doa netizen dimakbulkan kerana selepas kemalangan tersebut, Nur Sajat bertambah ayu jelita mengenakan tudung. Susulan itu ada yang mengkritik tindakan Nur Sajat ini, namun lebih ramai lagi memuji kecantikannya yang nampak lebih ayu bila bertudung. Ada juga yang menghantam kembali mereka yang mengata Nur Sajat dengan memberikan hujah ianya adalah antara dia dan Allah Ta'ala. Bagi menjayakan mood Republic yang diadakan di Kota Baru, Kelantan sekitar Mei 2019, Nur Sajat turut berkesempatan untuk berkampung di sana bagi menjual pelbagai rangkaian produk miliknya. Malah usahawan tersebut turut dilihat memakai sepasang baju kurung dan bertudung bagi menyambut perintah negeri berkenaan di mana wanita Muslim wajib menutup aurat. Biarpun begitu, penampilan Sajat ternyata memberi satu reaksi lain kepada netizen sehingga dia ditegur pemuda Parti Amanah Negara Kelantan. Menerusi
laporan sebuah akhbar, Pemuda Amanah menerusi Naib Ketua Pemuda Amanah Kelantan Muhammad Romizu Muhammad Ali mahu Kerajaan PAS Kelantan mengeluarkan saman ke atas usahawan itu kerana berpakaian menyerupai wanita dengan bertudung. Jelasnya lagi, Nur Sajat dilihat dengan jelas bertentangan dengan dasar kerajaan negeri yang mengamalkan corak pentadbiran Islam. Bukan itu sahaja, malah mereka turut mahukan pihak penganjur dikenakan tindakan undang-undang seolah-olah menyokong golongan LGBT. Kedatangan Nur Sajat yang berpakaian menyerupai wanita ketika menghadiri Mood Republic di Kota Baru menimbulkan perdebatan hangat dalam kalangan netizen. Ramai yang berpendapat bahawa perbuatan itu menghina kesucian agama Islam. Walau bagaimanapun, ada juga yang berpendapat Nur Sajat bertudung untuk menghormati undang-undang di negeri itu kerana susuk tubuhnya menyerupai seorang wanita dan dia tidak mahu memakai pakaian yang menjolok mata di negeri itu. Selain itu, Nur Sajat juga dilihat mengenakan tudung setiap kali menghadiri majlis keagamaan. Dan seperti biasa, netizen akan mengecam dan mengingatkan Nur Sajat supaya sedar bahawa dirinya ialah seorang lelaki dan tidak perlu untuk seorang lelaki memakai tudung. Netizen juga mengingatkan Nur Sajat bahawa niat tidak menghalalkan cara memandangkan Nur Sajat masih berpenampilan seperti wanita walaupun banyak melakukan amal kebajikan. Di tangga ketujuh bagi kontroversi yang dicetuskan oleh Nur Sajat yang paling tular ialah apabila Nur Sajat memberitahu netizen bahawa dia datang haid di media sosial dan menyebabkan netizen mengecam tindakannya itu kerana umum mengetahui bahawa dia adalah seorang pondan. Perempuan tau, insting kita kuat. Hari ni dah I mood tak baik, period. Period. Ya, senggugut. Mama, I senggugut ni. Cari air Panadol sekarang. Sabar. Warna pink tu. Tahu yang untuk senggugut, tahu. Cepat. Aduh. Dah mulai panas ni, tak larat dah. Sekitar November 2017, Instagram Nur Sajat telah memuat naik gambar darah haid. Kononnya beliau ingin membuktikan bahawa dia adalah seorang wanita tulen dan asli bagi menyangkal tuduhan liar netizen. Dek kerana gambar tersebut, rata-rata netizen telah menghantam Nur Sajat kerana mereka berasakan beliau tidak perlu memuat naik gambar berkenaan yang disifatkan sebagai kotor. Menyedari akan sensitiviti tersebut, Nur Sajat bertindak memadam gambar tersebut namun masih tular di media sosial kerana dipercayai netizen terlebih dahulu menyimpan gambar berkenaan. Andaian beberapa netizen mengenai gambar tersebut adalah gambar darah bekam ternyata benar. Menurut Nur Sajat menerusi live di Instagramnya, beliau tidak datang haid, sebaliknya gambar yang dibuat naik sebelum ini adalah gambar darah bekam. Kita November 2018 pula, Nur Sajat telah memuat naik sebuah foto di Instagram dengan memakai dress yang agak menampakkan bentuk tubuhnya. Namun ada netizen yang meninggalkan komen perut Sajat kelihatan dalam gambar itu. Nur Sajat telah bertindak untuk membalas komen netizen berkenaan perkara itu. Katanya perutnya kelihatan kerana ketika itu dia sedang period atau datang bulan. Susulan itu, ruangan komen dipenuhi dengan komen netizen yang mempersoalkan kenyataan usahawan itu. Ada yang seakan tidak percaya dan meminta agar Nur Sajat berterus terang kerana masing-masing sukar untuk percaya bahawa Nur Sajat ialah seorang wanita. Ada juga yang mengecam supaya Nur Sajat jangan bermimpi untuk mempunyai rahim wanita dan segera pulang ke pangkal jalan kerana Nur Sajat tidak akan datang haid sampai bila-bila. Kita Januari 2019, Nur Sajat dikatakan berada di Dubai untuk mengikuti pengajian kursus dandanan rambut. Walaupun berada jauh dari Malaysia, nama Nur Sajat tidak pernah lekang daripada kontroversi panas. Semasa berada di Dubai, Nur Sajat ada memuat naik gambar tuala wanita berserta status yang mengundang kecaman netizen. Menerusi gambar tersebut, Nur Sajat memberitahu ketiga-tiga barang tersebut merupakan benda paling penting baginya dan akan sentiasa dibawa ke mana-mana saja. Seperti sudah dijangka, gambar tersebut dibanjiri dengan komen-komen kecaman dan ramai netizen mempersoalkan status jantina Nur Sajat. Rata-rata netizen dari golongan wanita pula dilihat meluat dengan perkongsian tersebut dan mengatakan bahawa seorang perempuan tulen tidak akan menguar-uarkan kepada umum jika mereka datang bulan. Tidak kurang juga ada yang berpendapat Sajat bertindak demikian bagi membuktikan jantina dirinya adalah perempuan. Di tangga ke-6 bagi kontroversi yang dicetuskan oleh Nur Sajat yang paling tular ialah apabila Nur Sajat menceburkan diri dalam bidang nyanyian yang mendapat kecaman ramai. Sunyi sesuci, menerani-rani sesuci, salam untuk ilahi, bagaikan memanggil insan di bara diri. Lebaran terasa kesayuan, lebaran kita.
Sekitar Julai 2017, Nur Sajat memberitahu bahawa dia dirisik oleh sebuah syarikat rakaman untuk merakamkan lagu duet bersama Datuk Alif Syukri. Tambahnya lagi, dia menerima tawaran tersebut sebagai satu strategi pemasaran dan juga untuk melariskan perniagaannya. Dalam pada itu, Nur Sajat bersedia untuk mengikuti kelas vokal sekiranya lagu itu siap untuk dirakamkan. Tanggal 23 November 2017, lagu nyanyian Alif Syukri dengan penampilan khas Nur Sajat sudah dimuat naik di YouTube untuk diperdengarkan kepada umum. Dalam masa seminggu saja, lagu nyanyian Alif Syukri iaitu Abang Nak Tegur telah pun mencecah hampir 500,000 tontonan. Seperti yang diharapkan oleh kedua-dua pengusaha kosmetik ini yang menginginkan lagu ini mendapat sambutan nampaknya sudah tercapai kerana lagu ini mula diperkatakan oleh netizen dan tular di media sosial. Meskipun ramai mengecam lagu ini, kedua-dua usahawan ini menganggap projek mereka ini sudah berjaya kerana berjaya dikongsi oleh netizen. Walau bagaimanapun, Datuk Alif Syukri mengakui berasa hairan apabila lagu nyanyiannya bersama Nur Sajat mendapat lebih banyak dislike berbanding like di YouTube. Menerusi ruangan komen, rata-rata netizen tidak gemarkan kemunculan Nur Sajat dalam lagu duet berkenaan. Pendengar mempertikaikan kebolehan vokal Nur Sajat sebagai penyanyi sekaligus merasakan lagu itu memadai jika dinyanyikan oleh Alif Syukri seorang diri saja. Ada juga netizen yang berpendapat lebih elok jika Alif Syukri berduet dengan isterinya berbanding Nur Sajat. Cepat, jangan lambat-lambat. Lambat. Kalau lambat kan benda nak dislike. Tak kisahlah you all nak dislike ke, nak like ke. Yang penting viewer I 3.7 million. Kan? Kau rasa tak meletup, tak menangis. Kalau you all nak view ke, nak dislike ke, nak unlike ke, nak like ke, tak kisah. Yang penting you all tengok. Nak tak nak, you all kena tengok juga. Kan? You all tak tengok ke, nak tak nak ke, tengok juga. Yang penting Nur Sajat, Datuk Alif. Malah cakap lah, bla bla. Kita Mac 2018, Nur Sajat mengeluarkan kenyataan bahawa dia sudah bersedia untuk dicemooh oleh netizen apabila muncul dengan single solo berjudul Makhluk Penggoda. Mengaku sudah lali dikecam dan dikritik. Dia juga berkata dirinya tidak lagi terkesan dengan kata-kata negatif golongan pembenci. Katanya beliau sedar dirinya tidak mempunyai bakat dalam seni suara, tetapi tindakannya merakam lagu adalah sekadar hiburan dan bukannya untuk meraih anugerah. Nur Sajat memberitahu bahawa dia cuma mahu berfikir positif saja dan tidak kisah apa yang netizen hendak katakan. Jika hendak diikut sejak dahulu lagi dia dikecam dan dikritik. Jadi Nur Sajat mengambil keputusan tidak mahu berfikir tentang benda remeh kerana ia tidak memberikan apa-apa kesan pun kepada dirinya. Entah mana silapnya, lagu Makhluk Penggoda kurang mendapat sambutan daripada netizen, tidak seperti lagu Bobo di Mana dan juga Abang Nak Tegur. Bilangan tontonan di YouTube juga sekitar puluhan ribu saja. Malah video klip untuk lagu tersebut juga cuma video klip lirik dan tiada video klip rasmi. Netizen menganggap lagu tersebut kurang menarik dan ada netizen yang menggelarkan lagu tersebut sebagai makhluk perosak dan bukannya makhluk penggoda. Sekitar Ogos 2018, Alif Syukri sekali lagi mengambil risiko dengan berkolaborasi bersama Nur Sajat dan juga maknya dari Indonesia iaitu Lucinta Luna menerusi lagu Bobo di Mana. Seakan tidak serik dengan kecaman dan dislikes daripada penonton, Alif Syukri berkolaborasi sekali lagi bukan dengan seorang, malah dua orang maknya sekaligus dalam satu lagu. Sedutan lagu tersebut telah pun diperdengarkan di Instagram ketiga-tiga individu yang terbabit dan mereka menjangka lagu ini akan tular di media sosial. Meskipun belum dilancarkan secara rasmi, lagu tersebut yang juga hasil duet bersama penyanyi sensasi Indonesia Lucinta Luna nampaknya semakin dikenali, apatah lagi mereka turut menggalakkan peminat untuk menari bersama menerusi cabaran Bobo di Mana Challenge. Walau bagaimanapun menerusi cabaran tersebut, netizen mendakwa tarian lagu itu seperti berunsurkan lucu kerana menggalakkan mereka untuk menggoyangkan buah dada. Sajat dan Lucinta Luna dikatakan memakai pakaian yang menjolok mata di dalam video berkenaan dan menari dengan gerakan yang agak tidak senonoh. Video cabaran tersebut menjadi tular dan mendapat kecaman bukan saja daripada netizen, malah dikecam oleh selebriti tanah air. Disebabkan tarian Bobo di Mana melibatkan aksi menggoyangkan buah dada, netizen tersalah anggap bahawa perkataan Bobo membawa maksud payudara. Nur Sajat menepis dakwaan itu dan mendedahkan bahawa maksud perkataan Bobo dalam lagu tersebut adalah bermaksud tidur. Seperti yang dijangkakan, lagu Bobo di Mana trending di media sosial dan mendapat lebih kecaman berbanding pujian. Seperti lagu Abang Nak Tegur, lagu Bobo di Mana yang menampilkan Nur Sajat ini mendapat lebih banyak dislike berbanding laman like di YouTube. Kita Mei 2019, Datuk Alif Syukri bakal melancarkan lagu rayanya tersendiri bersempena dengan hari raya yang bakal menjelma ketika itu. Bagaimanapun, apa yang menariknya, Alif Syukri meminta undian dari netizen bagi mengundi di antara Zizi Kirana dan Nur Sajat untuk tampil rapping di dalam single terbarunya nanti. Menjengah ke Instagram Nur Sajat pula, dilihat Nur Sajat memuat
memuat naik keratan video yang merakam dirinya sedang berlatih rap untuk lagu terbaru sahabatnya itu. Nur Sajat juga meminta komen pengikutnya tentang rap yang dilakukan sama ada okey ataupun tidak. Lalu ribuan komen ditinggalkan oleh netizen yang mempersendakan kebolehan rap yang ditunjukkan oleh Nur Sajat. Ada yang meminta Nur Sajat untuk mengundur diri kerana boleh merosakkan lagu tersebut. Ada juga yang terhibur dengan gelagat dan rap yang dilakukan oleh Nur Sajat. Akhirnya Alif Syukri mengambil keputusan untuk memilih Zizi Kirana untuk tampil dalam lagu Hari Raya yang bakal dilancarkan ketika itu. Nur Sajat meluahkan rasa kesal apabila Alif Syukri memilih Zizi Kirana berbanding dirinya. Menerusi perbualan Nur Sajat dan Alif Syukri menerusi WhatsApp, Nur Sajat menyifatkan Zizi Kirana tidak layak untuk menggantikan posisinya dalam lagu itu. Nur Sajat berpendapat dia tidak kisah jika tidak terpilih kerana Alif Syukri memilih selebriti seperti Siti Nurhaliza. Tetapi dia tidak dapat menerima dia kalah dengan Zizi Kirana kerana dia berpendapat suara Zizi Kirana tidaklah sesedap mana, cuma imej seksi saja yang berlebihan. Orang penat-penat berlatih, vokal semua pagai, saya buat nak belajar rap. Tengok Datuk bagi Alif bagi apa? Hujung-hujung bukan pilih aku, dia pilih Zizi. Memang tak boleh terima. Kalau dia pilih Siti Nurhaliza ke apa ke, aku boleh terima lagi. Ini pula Zizi. Ya Allah ya, apa kurangnya aku? Korang rasa macam mana? Patut ke? Aku ni macam-macam rap aku boleh buat tau. Ini Zizi. Zizi dia ambil. Dia seksi, aku pun lagi seksi. Dia tak adalah sedap mana pun. Ya Allah! Oh, tengok ni. Sekitar Mei 2019, sebuah portal hiburan telah menemu ramah Zizi Kirana dan bertanyakan tentang rakaman lagu berkenaan. Dapat disimpulkan bahawa Zizi Kirana juga tidak tahu menahu tentang penghasilan lagu itu dan juga agak terkejut dengan kehadiran Nur Sajat untuk menyertai rakaman itu. Macam tu kan, aku cakap suara Zizi Kirana tu bukan sedap sangat pun. Mana boleh macam tu nya? Kenapa mengata orang? Sedap ke tak sedap janganlah mengata. Aku kata hashtag kau jangan mengata, tapi kau mengata pula. Apa tu nya? Aduh, pening kepala aku lah macam ni. Kenapa? Aku sedar diri kan, tapi tak payahlah mengata. Aduh, pening. Mungkin sukar untuk membuat pilihan, akhirnya Alif Syukri mengeluarkan dua versi video Hari Raya, iaitu versi Nur Sajat dan juga versi Zizi Kirana. Di tangga kelima bagi kontroversi yang dicetuskan oleh Nur Sajat yang paling tular ialah hubungan cinta Nur Sajat dengan teman lelakinya yang bersilih ganti. Sebelum dikenali dengan nama Nur Sajat dikenali dengan nama Nur Sajat Faris. Nama Faris yang disebutkan merupakan antara teman lelaki Nur Sajat paling awal dan ketika itu Nur Sajat belum lagi popular seperti kini. Tidak lama selepas itu Nur Sajat dikatakan putus dengan jejaka tersebut dan kembali single. Sekitar November 2015 pula, timbul satu isu apabila tersebar di media sosial gambar Nur Sajat sedang berpeluk mesra dengan seorang lelaki berbadan sasa dalam posisi berbaring di atas katil. Gambar tersebut menunjukkan kemesraan pasangan tersebut di atas katil yang sedang berpelukan sesama jenis dan mendapat kritikan serta kutukan hebat daripada netizen yang melihatnya. Nampak sama padan dan sama cantik, tapi apakan daya ianya merupakan cinta terlarang sekiranya ianya benar. Pasangan di dalam gambar itu dikenal pasti sebagai bekas juara Mr. Badan Cantik Malaysia dan mungkin ramai mengenalinya sebagai Faiz Nik. Hubungan mereka nampak lebih nyata apabila setiap kali Nur Sajat memuat naik gambar, kelihatan Faiz Nik bersama-sama dengan Nur Sajat. Namun lelaki ini menafikan hubungan intim mereka dan hanya sekadar bekerja dan majikan saja. Beliau juga menafikan gambar yang tersebar adalah seperti mana yang difikirkan. Faiz Nik memberitahu bahawa Nur Sajat mengambil gambar tersebut semasa dia sedang tidur dan tanpa pengetahuannya. Faiz Nik juga memberitahu bahawa dia didekati Nur Sajat untuk menjalinkan hubungan lebih serius. Namun dia menolak dengan lembut kerana menjaga hati majikannya itu. Faiz Nik juga meminta orang ramai agar tidak mengaitkannya dengan Nur Sajat kerana dia bukanlah pekerja Nur Sajat lagi. Tambahan pula, Faiz Nik kini sudah pun mendirikan rumah tangga dengan wanita tulen pada tahun 2021. Sekitar Ogos 2017, Nur Sajat dilihat sering memuat naik gambar bersama seorang lelaki berbadan sasa. Cuma yang menjadi tanda tanya ialah Nur Sajat tidak mendedahkan muka dan identiti teman lelakinya itu. Disebabkan itu, ramai keyboard warrior mula menghentam Sajat dengan kata-kata negatif dan komen sinis berbunyi Nur Sajat tidak perlu menayang teman lelaki kerana mustahil untuk mereka berkahwin. Kalau sudah namanya netizen, mesti ada sahaja caranya untuk mencari siapa sebenarnya lelaki yang selalu ditayangkan oleh Nur Sajat itu. Meskipun cuba merahsiakan, identiti lelaki tersebut akhirnya terbongkar apabila gambarnya telah tersebar di media sosial. Berdasarkan warna dan corak baju yang serupa, nampaknya memang kelihatan seperti lelaki yang sama. Teman lelaki Nur Sajat akhirnya dikenal
dikenali sebagai Coach Yin yang merupakan seorang personal trainer dan juga jurulatih bina badan. Hubungan mereka kelihatan bahagia dan seperti pasangan lain, mereka juga kadang-kala berselisih faham. Hubungan mereka dilihat sempurna dengan kehadiran dua orang anak angkat Nur Sajat yang kelihatan rapat dengan Coach Yin dan memanggil Coach Yin dengan panggilan ayah. Coach Yin dilihat sangat rapat dengan kedua anak angkat Nur Sajat dan Coach Yin juga pernah dilihat menjaga anak-anak Nur Sajat semasa Nur Sajat mempunyai tugas di luar. Hubungan mereka juga dilihat serius apabila Coach Yin dilihat membawa Nur Sajat pulang ke kampung dan beraya dengan baju sedondon. Nur Sajat juga pernah mencetuskan kontroversi apabila didakwa cuba mengupah seseorang untuk menukar status jantinanya kepada perempuan di Jabatan Pendaftaran Negara kerana ingin bernikah dengan Coach Yin. Hubungan Nur Sajat dan Coach Yin yang lebih daripada 2 tahun itu akhirnya berkecai apabila dilihat mereka bercakaran bukan saja di media sosial, malah secara fizikal. Nur Sajat menunjukkan bekas lebam di tubuhnya dan mendakwa dia dipukul oleh Coach Yin. Coach Yin pula memberitahu bahawa bekas lebam itu adalah kerana Nur Sajat jatuh tangga dari tingkat 4. Kenyataan itu dikukuhkan lagi apabila ibu kepada Alif Syukri, Bonda Rozita Ibrahim memberitahu perkara yang sama kerana dia ada semasa kejadian berlaku. Akhirnya menerusi pendedahan Coach Yin sendiri, hubungan dengan Nur Sajat dikatakan putus kerana Nur Sajat mempunyai hubungan cinta dengan lelaki lain semasa Nur Sajat berkunjung ke Lebanon. Kini, Coach Yin telah pun selamat mendirikan rumah tangga dengan seorang wanita tulen pada tahun 2021. Lelaki yang didakwa oleh Coach Yin yang mempunyai hubungan dengan Nur Sajat semasa berada di Lebanon dikenali sebagai Jadus. Jadus juga merupakan kekasih Nur Sajat sehingga kini. Seperti juga Faiz Nik yang merupakan peserta Mr. Malaysia, Jadus juga merupakan peserta Mr. Lebanon. Walaupun hubungan mereka dari jarak yang agak jauh, mereka dilihat sangat mesra di media sosial. Netizen mengkritik hubungan mereka dan beranggapan bahawa hubungan mereka adalah atas dasar wang semata-mata. Ada juga sebilangan netizen Malaysia yang memberi komen di Instagram Jadus untuk memberitahu status jantina Nur Sajat yang merupakan seorang transgender. Jadus bagaimanapun tidak kisah dan tetap menerima Nur Sajat seadanya. Sekitar September 2020, Nur Sajat dilihat ada memuat naik posting yang menarik perhatian ramai netizen. Mana tidaknya, Sajat dilihat memuat naik fotonya yang mengenakan gaun ala pengantin berwarna putih. Perkongsian ahli perniagaan sensasi itu yang memuat naik gambar foto berbaju di atas pelamin sekaligus mengundang pelbagai tanda tanya dalam kalangan netizen. Lebih menjadi perhatian, Sajat seolah membayangkan hari bahagianya bakal tiba tidak lama lagi. Menerusi perkongsian itu, Nur Sajat meluahkan rasa syukur serta turut mengucapkan terima kasih buat mereka yang mendoakannya. Bagaimanapun setakat ini masih tiada pengesahan lanjut oleh Nur Sajat mengenai perkara itu. Memandangkan teman lelaki Nur Sajat masih lagi di Lebanon, Nur Sajat memberikan gambaran seolah-olah tidak dapat melangsungkan perkahwinan kerana pandemik COVID-19 yang melanda seluruh negara. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata netizen seakan meragui mengenai berita yang mengatakan usahawan tersebut bakal berkahwin. Netizen juga memberitahu Nur Sajat supaya berhenti berangan-angan untuk berkahwin kerana perkara tersebut mustahil untuk berlaku. Tidak kurang ada juga yang mengatakan video berkenaan adalah gimmick sempena dengan pelancaran produk yang dikeluarkan oleh usahawan tersebut. Di tangga keempat, bagi kontroversi yang dicetuskan oleh Nur Sajat yang paling tular ialah penampilan dan aksi Nur Sajat yang menjolok mata di media sosial. Jika anda mengikuti media sosial Nur Sajat, anda tentu sering melihat video dan gambar dengan aksi yang menjolok mata dari Nur Sajat. Walaupun sedia maklum bahawa Nur Sajat asalnya ialah seorang lelaki, tetapi pakaian serta aksi yang ditunjukkan menjatuhkan maruah wanita yang lain. Dari aksi dalam gimnasium, menari di TikTok sehingga ke pakaian yang menampakkan setiap inci lekuk di badannya, Nur Sajat berpendapat netizen sepatutnya tidak boleh menilai dirinya berdasarkan pakaian yang dipakai. Secara peribadi, dia cuma seorang yang manja dan juga mudah didekati. Sekitar November 2018, Nur Sajat dikatakan bercuti ke Lebanon. Nur Sajat sekali lagi menyita perhatian para netizen dengan penampilannya semasa bercuti di sana. Nur Sajat dikatakan memuat naik video sambil mengenakan busana seksi dan bikini saat menjalani penggambaran di sebuah pusat peranginan di Beirut, Lebanon. Jika dilihat di ruangan komen, nampaknya ramai netizen memuji keseksian tubuh Sajat dan tak kurang juga ada yang mencemburui kejelitaan yang dimiliki oleh usahawan kosmetik ini dengan melemparkan kata-kata kecaman. Dan seperti biasa, ramai netizen yang menasihati Nur Sajat untuk kembali ke pangkal jalan. Sekitar Mei 2020, Nur Sajat dikecam teruk oleh netizen kerana berkongsi sepotong video di laman Instagram miliknya. Video yang memaparkan dirinya berpakaian mencolok mata sambil berjalan sakan di pusat membeli belah menimbulkan rasa kurang senang para pengikutnya. Nur Sajat yang mengenakan baju paras pusat dan berseluar ketat mencuri perhatian netizen, malah beliau juga didakwa seakan tidak menghormati bulan Ramadan. Perkongsian itu juga dihujani komen negatif sehingga ada yang menyeru supaya Nur Sajat bertaubat dan kembali ke pangkal jalan. Malah ada juga pengikutnya yang seakan pelik dengan bentuk badan Nur Sajat yang tidak normal
normal seperti perempuan yang lain. Sekitar Julai 2020, Nur Sajat menjadi perhatian ramai apabila usahawan kosmetik itu memuat naik videonya menari dengan hanya memakai bikini. Berkongsikan video tersebut di akaun Instagram miliknya, Nur Sajat dilihat menggayakan bikini berwarna hijau. Seperti sudah dijangka, video tersebut menimbulkan rasa kurang senang netizen kerana agak keterlaluan dan seksi. Malah ada juga netizen yang cuba mencari kekurangan Sajat dengan menegurnya mempunyai banyak. Tidak mudah melatah dengan teguran netizen itu, Nur Sajat dilihat membalas komen berkenaan. Nur Sajat berkata ianya perkara normal jika mempunyai malah bangga dengan bentuk fizikalnya. Namun ramai juga yang memuji bentuk badan Nur Sajat dan mengatakan jika seseorang itu cantik, mempunyai selulit juga tetap akan nampak cantik. Lantaran itu pendakwah dan bekas peserta pencetus ummah iaitu Piu Amir dan Piu Said menggesa orang ramai memboikot ahli perniagaan itu. Nur Sajat menjelaskan dia bukan melacur atau menjual diri di media sosial. Sebaliknya dia hanya berkongsi persalinan yang suka dipakai dan pada masa yang sama dia menghargai kecantikan yang dimiliki. Tambahnya lagi dia berhak untuk berpakaian sebegitu dan selesa untuk menjadi dirinya sendiri. Nur Sajat juga berkata tidak adil bagi dirinya kerana ramai lagi wanita yang lebih seksi darinya di media sosial, tetapi hanya dia yang diserang oleh netizen. Sekitar April 2021, Nur Sajat telah memuat naik video yang telah mengundang rasa kurang senang dalam kalangan netizen apabila Nur Sajat secara sengaja tampil dengan imej seksi. Malah Nur Sajat dengan ligatnya mendedahkan bahagian badannya sambil membuat tarian gelik. Ramai menegur Nur Sajat supaya menghormati bulan Ramadan dan tidak memuat naik posting yang tidak senonoh. Bagaimanapun Nur Sajat tidak mengambil pusing dan tidak memadam posting berkenaan. Rata-rata netizen menganggap posting berkenaan tidak sesuai, terutamanya ketika umat Islam menyambut bulan Ramadan. Walaupun Nur Sajat sering dikritik kerana bentuk badannya yang kelihatan pelik, Nur Sajat tetap tidak mempedulikan kecaman netizen dan berpakaian seperti yang dia mahukan. Di tangga ketiga bagi kontroversi yang dicetuskan oleh Nur Sajat yang paling tular ialah apabila Nur Sajat tetap mengatakan dirinya adalah seorang perempuan walaupun sudah banyak bukti menunjukkan dia adalah seorang lelaki. Laki ke? Awak nampak saya laki? Awak nampak saya ni macam bapa awak ke ataupun macam mak awak? Awak tak boleh beza ke lelaki dengan perempuan? Buta ke? Di manakah akal fikiran diberikan oleh Allah SWT? Jika anda tidak menggunanya, dah sasar kalau rambut macam ni, kulit macam ni, perempuan lah. Takkanlah orang nak panggil saya Tarzan. Sekitar April 2016, Nur Sajat mengejutkan netizen apabila beliau mendedahkan dirinya dilahirkan sebagai seorang hunsa. Nur Sajat yang dilahirkan pada tahun 1985 di sebuah hospital di Perak berkata, kelahirannya itu telah memberi kejutan kepada kedua-dua ibu bapanya serta kaki tangan hospital yang lain. Hal ini kerana beliau dilahirkan dengan 2 jantina. Nur Sajat memberitahu bahawa dia dibesarkan dengan cara seorang lelaki, tetapi malangnya dia lebih gemar melakukan kerja-kerja seorang perempuan. Nur Sajat menjelaskan situasi menjadi buruk apabila beliau mula takut untuk pergi ke sekolah dan rasa malu untuk masuk ke tandas kerana tidak mahu orang lain tahu akan dirinya itu. Bagaimanapun kenyataan Nur Sajat itu ternyata tidak benar sama sekali apabila ramai kenalan dan ahli keluarga terdekat memberitahu Nur Sajat dilahirkan sebagai lelaki normal dan bukan hunsa seperti yang didakwa. Melalui kenyataan yang dimuat naik di laman Facebook oleh sepupu Sajat sendiri, dia mengaku bahawa Nur Sajat sebenarnya adalah lelaki dan meminta supaya ibu saudaranya iaitu ibu Nur Sajat untuk tidak terus bersubahat dengan menipu jantina sebenarnya anaknya itu. Sebelum ini, ibu bapa Nur Sajat pernah bersumpah bahawa anak mereka Nur Sajat ialah seorang hunsa dan memanaskan ruangan komen di Instagram Nur Sajat. Sahabat rapat Nur Sajat turut menulis surat terbuka dan pengakuan mengenai jantinanya. Individu terbabit yang dikenali sebagai Azmah Mohammed memberitahu dia mengenali Nur Sajat ketika Nur Sajat baru saja memulakan bisnes dan tiada apa-apa lagi. Azmah juga memberitahu bahawa ketika Nur Sajat masih bertungkus lumus menaikkan bisnesnya ke tahap sekarang, Nur Sajat tidak segan silu untuk mengakui dirinya seorang pondan. Azmah berasa kesal dengan Nur Sajat yang tidak mengaku dirinya pondan setelah berjaya ke tahap sekarang. Azmah juga sanggup bersumpah laknat bahawa Nur Sajat ialah seorang lelaki dan sanggup membayar kos keseluruhan pengesahan jantina Nur Sajat. Menurut rakan Nur Sajat semasa sekolah rendah, dia pernah terlihat kemaluan Nur Sajat semasa menyalin baju di sekolah dan mengakui alat sulit Nur Sajat normal seperti kanak-kanak lelaki yang lain. Ada juga yang mendakwa hadir semasa majlis berkhatan Nur Sajat dan saudaranya sendiri yang mengkhatankan Nur Sajat. Selain itu, gambar kad pengenalan Nur Sajat juga telah viral dan didapati Nur Sajat didaftarkan dengan nama Muhammad Sajat serta berjantina lelaki. Walaupun sudah beberapa kali didesak untuk membuktikan jantinanya melalui pemeriksaan doktor, Nur Sajat tetap berdolak dalik dan berkata jantina seseorang bukannya berpandukan kepada alat sulit yang dimiliki. Di tangga kedua bagi kontroversi yang dicetuskan oleh Nur Sajat yang paling tular ialah Nur Sajat dikatakan mengerjakan umrah bersama 2 rakan maknyahnya yang lain dengan bertelekung dan memasuki kawasan ibadah
ibadah kaum wanita. Sekitar Februari 2020, heboh diperkatakan apabila Nur Sajat telah pergi mengerjakan umrah bersama keluarga dan rakan-rakannya. Namun apa yang bermain di fikiran para netizen adalah pembawakan dirinya semasa menunaikan umrah di Tanah Suci sebagai seorang wanita siap dengan bertelekung dan bukannya berihram. Dapat dilihat menerusi perkongsian di Facebook, usahawan tersebut bersama dua rakan yang lain meluahkan rasa syukur kerana akhirnya dapat juga menyatakan hasrat untuk menunaikan umrah. Dan solat roda, alhamdulillah dapat doa kubur Rasulullah. Boleh. Raudah tadi kita macam berasa-rasa jugalah untuk solat. Alhamdulillah. Kita orang dapat roda syurga. syurga, taman syurga kalau kat roda tu. Tapi sebenarnya tempat tinggal Rasulullah dengan Aisyah kan? Yang Aisyah. Alhamdulillah. Bagaimanapun, dalam salah satu perkongsian oleh seorang pengguna Facebook, dia menyatakan kekeliruan berikutan dua lagi sahabat Sajat yang dipercayai juga adalah seorang maknya turut mengerjakan umrah dan menjalani ibadah dalam kalangan jemaah wanita. Boleh dikatakan kebanyakan netizen mempersoalkan bagaimana Sajat dan rakan-rakannya dapat mengerjakan umrah dengan beridentiti sebagai seorang wanita. Ia mengundang kemarahan ramai yang menganggap ianya sebagai penghinaan terhadap agama Islam. Selain itu, ianya menimbulkan kerisauan dan persoalan tentang wuduk serta ibadah jemaah muslimah yang mengerjakan ibadah kerana Nur Sajat dikatakan menceroboh ruang ibadah kaum muslimah dengan berpakaian sebegitu. Selepas teruk dikecam, agensi yang membawa Nur Sajat dan keluarganya menunaikan umrah memberitahu usahawan itu mengikut garis panduan pemakaian yang ditetapkan semasa proses pelepasan di lapangan terbang. Akhirnya segala persoalan terjawab apabila seorang pengguna Twitter mengkongsikan foto Sajat sebelum berangkat ke Tanah Suci Mekah. Dia tampil lengkap mengenakan jubah lelaki semasa di KLIA dan mungkin selepas tiba di Mekah, dia berubah gaya dan menukar pakaian untuk tampil sebagai wanita pula. Lantaran itu, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia itu JAKIM telah memohon Jabatan Agama Islam Selangor bagi menyelesaikan isu berkaitan Nur Sajat yang menjadi kontroversi apabila tampil bertelekung semasa menunaikan ibadah umrah di Tanah Suci Mekah. Kontroversi itu menarik perhatian banyak pihak termasuk Menteri dan Mufti, malah mencetuskan kebimbangan Persatuan Agensi Pelancongan Umrah dan Haji Malaysia jika Arab Saudi menarik balik penggunaan visa pelancongan kepada jemaah Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof berkata, tindakan itu telah mencemarkan imej Islam dan hubungan baik Malaysia dengan Arab Saudi. Tidak lama selepas itu, Nur Sajat tampil memberi penjelasan bahawa perihal pemakaiannya itu adalah urusan antara dirinya dengan Allah. Yang pentingnya adalah niat untuk beribadah. Di tangga pertama bagi kontroversi yang dicetuskan oleh Nur Sajat yang paling tular ialah Nur Sajat mengumumkan dirinya sudah keluar dari Islam ataupun kata lainnya telah murtad. Ini bukan saya nak mengugut ke tak. Secara sumpah demi nama saya, nama ayah saya, nama mak ayah saya dah tak nak menjadi orang Islam. Saya dah tak nak. Saya keluar pada agama Islam. Pada ulang tahun kelahirannya pada 23 Februari 2018, Nur Sajat telah mengadakan majlis bacaan Yasin dan solat hajat sekitar 7.30 malam di premis kecantikannya, Nur Sajat Beautician, yang ketika itu bertempat di Jalan Seraiwangi, Seksyen 16 Shah Alam. Dalam majlis itu, Nur Sajat turut menjemput pelajar-pelajar tahfiz untuk bacaan tersebut. Kerana majlis itu, Nur Sajat dikecam ramai pihak kerana menyebabkan agama Islam dipandang hina dengan cara dirinya seorang lelaki yang berpakaian menyerupai wanita. Perbuatan itu didakwa mengikut Seksyen 10A Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor 1995 yang memperuntukkan hukuman tidak melebihi RM5,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Pada 11 Januari 2021, Nur Sajat telah mengaktifkan semua akaun Instagramnya selepas aktif seketika. Lebih mengejutkan, Sajat turut memuatnai hantaran terbaru beserta sebuah video rakaman yang mendakwa dia telah dianiaya oleh Jabatan Agama Islam Selangor. Doakan dia orang ni biar anak dia jadi macam Sajat kan. Saya doakan awak semua, anak awak akan dapat kotak keturunan awak. Seksa buat anak awak. Menurut Nur Sajat, dia telah memberi kerjasama sepenuhnya kepada JAIS selepas dia mendapat surat perintah untuk memberikan kerjasama bagi membantu siasatan di bawah Enakmen nombor 9 tahun 1995 pada 6 Januari 2021. Bagaimanapun, dedah Nur Sajat dia telah dikasari setelah cuba menghalang dirinya daripada digarik oleh pihak JAIS. Difahamkan di dalam video tersebut, pihak JAIS telah memberitahu Nur Sajat bahawa dia telah ditahan
atas dakwaan tersebut. Terkejut dengan perintah itu, Nur Sajat berkeras untuk berjumpa dengan ibu bapanya di luar bilik siasatan, namun dihalang oleh kaki tangan yang bertugas kerana mereka memberitahu akan membawa masuk ahli keluarganya itu kemudian. Nur Sajat yang merakam secara tersembunyi segala perbincangan tersebut turut bertengkar dengan pihak JAIS sebelum menunjukkan kesan luka dan lebam dipercayai disebabkan pergelutan tersebut. Media melaporkan Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam telah mengeluarkan waran tangkap terhadap Nur Sajat berikutan dia dikatakan gagal hadir pada prosiding kes berpakaian wanita 3 tahun lalu dan difahamkan waran tangkap tersebut telah dikeluarkan oleh Hakim Syar'i Muhammad Khalid Syai selepas usahawan itu tidak kelihatan sehingga tamat prosiding yang dijadualkan pada 9 pagi untuk sebutan semula kes. Menurut sumber, Peguam Zuri Zabudin Budiman berkata, Nur Sajat tidak hadir di mahkamah pada hari Selasa, namun Nur Sajat diwajibkan untuk menghadiri prosiding pada tarikh baru itu kelak. Disebabkan itu, prosiding kes ditangguh ke 1 Jun 2021 untuk sebutan semula kes. Memetik laporan utusan Malaysia, Nur Sajat mendakwa dia mempunyai alasan yang kukuh dan tidak dapat hadir ke mahkamah pada 23 Februari 2021. Jelasnya dia tidak dapat hadir pada saat akhir itu berikutan mempunyai masalah kesihatan selain turut mendakwa mempunyai pengesahan bertulis daripada doktor. Sebelumnya aktif semula akaun Instagramnya, Nur Sajat memuat naik video luahan hatinya atas apa yang berlaku. Lebih mengejutkan dalam video tersebut, dia dikatakan kononnya ingin keluar dari agama Islam. Nur Sajat dikatakan bersumpah atas nama ayah dan ibunya bahawa dia tidak mahu lagi menjadi orang Islam. Nur Sajat berkata pihak JAIS dan orang yang beragama Islam yang membuatkan dirinya semakin jauh dari Islam. Nur Sajat juga menegaskan segala perbuatan baiknya tidak dipandang disebabkan dia seorang maknyah. Nur Sajat merasakan lebih elok jika dia keluar dari Islam kerana dia telah dipersalahkan walaupun melakukan banyak kebaikan. Nur Sajat dilaporkan telah menghilangkan diri selepas kediaman mewahnya di Kota Damansara Petaling Jaya diserbu oleh pihak JAIS. Memetik laporan media, pihak JAIS telah memeriksa rumah Nur Sajat pada jam 9 malam namun gagal menemuinya sebaik waran tangkap dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam pada 23 Februari 2021. Difahamkan ketika serbuan dilakukan, hanya ahli keluarga dan pembantu rumahnya berada di rumah berkenaan. Malam mereka turut mendakwa Nur Sajat sudah tidak pulang ke rumah sejak beberapa hari yang lalu. Dipercayai melarikan diri dan bersembunyi di sebuah lokasi bagi mengelak dikesan oleh JAIS. Tidak lama selepas itu, Nur Sajat dikatakan aktif semula di media sosial dan didakwa telah melarikan diri ke luar negara. Nur Sajat menyangkal dakwaan tersebut dengan mengatakan bahawa dirinya masih berada di dalam negara cuma lokasinya sahaja dirahsiakan. Apakah pendapat anda tentang 10 kontroversi Nur Sajat yang paling dikecam netizen? Anda boleh tinggalkan komen di bawah dan jangan lupa untuk subscribe channel Kak Ponti TV untuk lebih banyak lagi video yang menarik. Kata aku pergi JPM lah, Tukang Jatina apa bahagian lah. Hello, kalau betul aku pergi Tukang Jatina, buktikan aku pergi kat JPN. Ada CCTV kan? Kalau kat setiap JPN kan, tunjuk mana bukti yang aku pergi JPN Tukang Jatina. Jangan nak buat cerita-cerita sampah, cerita-cerita bodoh-bodoh, cerita-cerita murah macam tu. Hello, aku ada rupa, ada harga diri tau. Kau ingat apa? Dan memang aku perempuan. Perlu kau pergi JPN? Ha, apa lagi? Tembak! Macam-macam sampah punya bloggers. Cuy!